Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. So, tajuk yang akan kita bahaskan pada kali ini adalah tentang tuntutan Filipina terhadap Sabah, antara realiti dan solusinya. Perbalahan antara Filipina dan Malaysia mengenai siapa yang berhak memiliki Sabah masih belum selesai daripada kacamata Filipina. Bagi Filipina, isu pemilikan ke atas Sabah masih lagi tergantung, tiada penyelesaian yang muktamad. Tetapi pendirian Malaysia jelas menganggap kes ini telah pun selesai berdasarkan keputusan rakyat Sabah sendiri yang memilih untuk bergabung dalam Malaysia. Punca perbalahan. Isu asas siapakah berhak ke atas Sabah. Filipina mendakwa memperoleh kuasa memerintah Sabah daripada kerajaan Sulu, manakala Malaysia pula peroleh kuasa perintah Sabah daripada kerajaan British. Inggeris mendapatkan kuasa daripada syarikat Inggeris Borneo Utara untuk mendapatkannya daripada Overbeck and Dance, iaitu penerima hak-hak dan keistimewaan tertentu yang dikurniakan oleh Sultan Sulu, iaitu masa itu Sultan Muhammad Jamalul Alam, berdasarkan pada dokumen yang ditandatangani pada 22 Januari 1878. Berdasarkan dokumen tersebut, Filipina menyatakan hak dan keistimewaan yang diperoleh Overbeck dan Dance sebagai satu list, iaitu penyewaan, dan bukanlah sebagai season, iaitu penyerahan seperti yang didakwa oleh Inggeris dan kemudian oleh Malaysia sebagai penyerahan, iaitu penjualan. Dokumen tersebut ditulis dalam bahasa Melayu Arab. Masalah timbul apabila terdapat dua versi terjemahan dokumen tersebut. Berdasarkan terjemahan berbeza inilah tuntutan tersebut bermula. Ekoran itu, kerajaan Filipina meminta dibuat satu terjemahan lain dan kali ini dibuat oleh waris Sultan Jamalul Kiram dan pakar bahasa Belanda yang menerjemahkan sebagai penyewaan. Masalah sama ada ianya penyewaan ataupun suatu pengurniaan yang mutlak, iaitu penyerahan, adalah sesuatu perkara yang semantik. Apa yang patutnya menentukannya ialah hasrat rakyat Sabah itu sendiri. Sebenarnya pada 22 Januari 1878, bukan dokumen tersebut sahaja yang ditandatangani, tetapi terdapat satu lagi dokumen yang mengesahkan perlantikan Overbeck sebagai Raja Sandakan. Dua dokumen tersebut masing-masing tentang penggunaan tanah dan kuasa untuk berkerajaan di wilayah Borneo Utara. Dokumen kedua ini sering diabaikan dalam pertikaian, maka perbalahan hanyalah berkisar tentang soal season atau list sahaja. Tinjauan kedua-dua versi perjanjian 1878. Okey guys, asasnya selain soal season atau list, kedua-dua versi ini adalah sama, iaitu keluasan dan juga jumlah bayaran, iaitu $5,000 dibayar setiap tahun. Tapi dalam versi season dinyatakan sebagai ganti rugi, iaitu pampasan kerana perihal melepaskan hak. Versi kedua pula menyatakan bayaran sebagai rental ataupun sewa. Kedua-dua versi menyatakan, yang pertama, wilayah ini tidak akan dipindahkan milik tanpa persetujuan kerajaan Inggeris. Yang keduanya, jika wujud sebarang perselisihan antara kedua-dua pihak, maka perkara tersebut haruslah dirujuk kepada Konsul Jeneral Inggeris di Borneo atau Brunei. Yang ketiga, syarat terakhir menyatakan jika Sultan Sulu perlukan sebarang bantuan atau berada dalam kesusahan, maka pihak satu lagi perlulah membantu baginda. Jadi pihak Sultan Sulu lebih beruntung sebab di samping mendapatkan bayaran tahunan sebanyak $5,000, juga bantuan Inggeris jika perlu. Isu berkaitan tentang season atau list ini mendapat ulasan daripada penulis Filipina, iaitu Colason, yang mempertikaikan penggunaan istilah season oleh Profesor Trigoning under Chartered Company Rule yang cenderung menyamakan erti season dengan list. Kesan perjanjian. Satu hal yang menghairankan para pengkaji ialah dokumen perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh rumah bicara Sultan, iaitu Majlis bagi Datuk-Datuk. Seperti sepatutnya, nama-nama mereka juga tidak disebut dalam perjanjian tersebut. Dan ini adalah suatu perkara yang memeranjatkan menurut Profesor T. Oxley Bayer, seorang pakar sejarah dari Filipina. Perjanjian penyerahan tersebut ringkas yang menyerahkan kepada Overbeck dan satu pembayaran tahunan yang tidak ditetapkan suatu masa penamat, menunjukkan ianya penyewaan selama-lamanya. Jika perjanjian tersebut adalah satu penyerahan,
kepada Overbeck kenapa pula beliau perlu sediakan dokumen yang kedua. Jadi dalam hal ini jelas bahawa kuasa kerajaan hanya diamanahkan kepada Overbeck sebagai Raja Sandakan dan boleh ditarik balik guys. Overbeck pula telah mendapat tanda tangan Sultan dalam perjanjian tersebut melalui ancaman tentera laut British dengan ancaman mahu memusnahkan Sulu. Latar belakang yang membawa kepada perjanjian 1878. Tarikh penting 1704 apabila Sultan Brunei menganugerahkan wilayah Borneo Utara kepada Sultan Sulu sebagai satu ganjaran sebab memberi bantuan ketenteraan dalam perang saudara merebut takhta Kesultanan Brunei. Dulu seluruh Sabah adalah milik Brunei dan diserahkan kepada British sedikit demi sedikit. Namun selama 1.5 kurun hak pemilikan Sabah tidak pernah dipersoal. Pada 1865, seorang warga Amerika Syarikat pula bernama Charles Lee Moses mengadakan satu perjanjian dengan Sultan Brunei. Pada 19 September, Moses memindahkan ataupun menjual kesemua haknya kepada Joseph Torrey dan kawan-kawan. Mereka mendirikan American Trading Company of Borneo dan dirikan penempatan di tepi sungai Kimanis. Torrey kemudian menjual haknya kepada Overbeck. Dalam perkembangan lain, salah satu usul untuk memperbaharui perjanjian berkenaan telah ditolak oleh Sultan Brunei sebab mereka gagal membayar kepada Sultan. Penolakan Sultan menyebabkan Overbeck mencari rakan kongsi dan menemui Alfred James sebagai rakan kongsi. Setelah itu, Overbeck diberitahu oleh konsul British di Labuan, William Treacher, bahawa wilayah tersebut ketika itu milik Sultan Sulu. Overbeck pula berjaya membuat perjanjian dengan Sultan Sulu yang ketika itu menghadapi banyak masalah termasuklah serangan Spanyol dari utara. Perkembangan sehingga akhir 1960-an. Dalam perjanjian pada 22 Januari 1878, Overbeck dan Dan disyaratkan membayar kepada Sultan Muhammad Jamalul Alam sebanyak $5,000 setiap tahun dan jumlah tersebut ditambah menjadi $5,300 pada 1903. Sejak 1878, pembayaran tahunan tersebut dibuat sehingga 1936 sahaja apabila Sultan Jamalul Kiram mangkat. Bayaran pada 1936 tergantung sebab syarikat Inggeris Borneo Utara mahu memastikan siapakah sebenarnya yang layak menerima wang tersebut. Sebab Sultan Jamalul Kiram tiada anak, maka baginda mewasiatkan hartanya di Filipina dan Borneo Utara kepada saudara maranya. Pada 18 Disember 1939, Hakim Besar Machaski daripada Sabah putuskan 9 warisnya berhak mendapat $5,300 secara tahunan. Hakim juga menetapkan bahawa kuasa memerintah diwarisi oleh kerajaan Filipina dan inilah yang menyebabkan Filipina menuntut Sabah. Semasa zaman pendudukan Jepun, segala pembayaran terkendala. Pada 1946, syarikat Borneo Utara pula menyerahkan atau memindahkan hak dan kuasanya kepada Borneo Utara dan kepada kerajaan British. Selanjutnya, waris-waris Sultan mengisytiharkan pada 25 November 1957 bahawa mereka tidak mengakui Borneo Utara sebagai sebahagian daripada tanah jajahan Inggeris dan membatalkan Lis 1878 yang berkuat kuasa pada 22 Januari 1958. Pada 27 Mei 1961, Perdana Menteri Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman mengumumkan gagasan Malaysia di Singapura dan ini menimbulkan protes daripada waris-waris Sultan Sulu. James Ongkili menyatakan kerajaan Sulu tidak wujud secara perlembagaan ketika itu. Pada 1962, waris-waris Sultan Sulu mengemukakan surat kepada kerajaan Filipina keinginan mereka untuk melihat wilayah Borneo Utara sebagai sebahagian daripada Filipina. Pada 12 September 1962, Sultan Muhammad Ismail Kiram dengan rasmi menyerahkan kuasa memerintah Borneo Utara kepada kerajaan Filipina. Pada 12 Julai 1963, kerajaan British membatalkan kuasanya ke atas Borneo Utara, Sarawak dan Singapura untuk memberi laluan kepada pembentukan Malaysia. Sebagai langkah untuk mengelak perbalahan, perjumpaan di antara Filipina dan Malaysia diadakan di Manila pada 31 Julai 1963. Maka ditandatanganilah Manila Accord yang menyatakan pengesahan ketiga-tiga pihak iaitu Republik Indonesia, Filipina dan Malaysia tentang self-determination penduduk di wilayah Borneo. Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, ekoran pengesahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB tentang keinginan majoriti penduduk Borneo menyertai Malaysia, tapi Filipina tetap tidak terima ketetapan PBB itu dan tetap menuntut Sabah. Perundingan di Bangkok pada 15 Julai 1968 tidak berjaya menyelesaikan masalah ini.
Pada Oktober 1968, Filipina membawa isu Sabah ke PBB oleh Narciso Ramos supaya diselesaikan oleh Mahkamah Dunia. Hubungan Malaysia dengan Filipina tegang sebab rundingan di Bangkok gagal. Namun ketegangan tersebut menjadi lebih parah lagi setelah Presiden Marcos menandatangani dan mengesahkan satu Congressional Bill menyatakan Sabah merupakan sebahagian daripada wilayah Filipina pada 18 September 1968. Ini membawa kepada penggantungan diplomatik Malaysia-Filipina hinggalah 16 Disember 1969 apabila persidangan Menteri-Menteri ASEAN diadakan di Malaysia. Kedua-dua negara bersetuju untuk memulihkan hubungan dan memulakan hubungan baik sementara tuntutan tersebut diselesaikan. Pandangan orang Malaysia. Filipina harus sedar Malaysia tidak berniat menyerahkan Sabah kepada sesiapa pun sebab rakyat Sabah sendiri telah menunjukkan kehendak mereka untuk menyertai Malaysia. Berdasarkan penjelasan didapati, Filipina sengaja tidak mahu mengakui kedudukan Sabah atas sebab-sebab politik dan itu utama semasa pemimpinnya berhadapan dengan masalah. Contohnya, tuntutan semasa Marcos dan Macapagal dibuat bermotifkan politik, bukan kedaulatan wilayah. Malaysia tidak menyahut seruan Filipina supaya menyerahkan perbalahan ke Mahkamah Dunia di The Hague. Belanda sebaiknya berdiam diri sebab jika Malaysia menyahut seruan Filipina berarti Malaysia mengakui hak Filipina dan mengakui hak sendiri ke atas Sabah. Mahkamah Dunia hanya boleh mempertimbangkan isu ini jika kedua-dua belah pihak bersetuju membawanya ke The Hague. Ketua Menteri Sabah, Peter Low pada 1962 menyatakan orang Sabah rata-rata tidak mahu kerajaan pusat mengadakan rundingan dengan kerajaan Filipina mengenai tuntutan tersebut dan berpegang teguh kepada prinsip self-determination iaitu tidak mahu menjadi sebahagian dari Filipina. Pendirian rakyat Filipina dan pendapat lain. Pendirian kerajaan Filipina tidak selaras dengan rakyatnya. Rakyat tidak memahami isu tersebut dan tidak sebulat suara menyokong Filipina. Hanya segolongan kecil orang tertentu sahaja, terutamanya ahli politik yang berusaha untuk mendapatkan Sabah. Macapagal melaungkan tuntutan tersebut berasaskan hasrat untuk membawa keuntungan politik kepada diri sendiri dan dalam negeri ketika itu. Tuntutan Macapagal disokong segolongan wartawan yang tertarik dengan tujuan nasionalis, golongan yang menjaga kepentingan sendiri dan ahli-ahli politik.